أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكم جميعا؟ أتمنى أن تكونوا دوما في خير وعافية. طيب، jadi pada pertemuan kali ini, seperti mana Ustaz janjikan, Ustaz akan buat pemakluman. Walaupun baru ni Ustaz dah maklumkan dalam kita buat live baru ni, tapi kali ni Ustaz nak ulang balik supaya ada beberapa perkara yang mungkin baru ni Ustaz terlepas nak cakap, ataupun dalam keadaan lain yang tidak baik, maka Ustaz cuba cover dalam video kali ini, insya-Allah. Jadi seperti mana yang Ustaz dah cakap sebelum ni, Ustaz agak sebenarnya berbangga bila Ustaz tengok dekat dalam ruangan komen, Ustaz minta, Ustaz tanya untuk aktiviti yang ketiga ini, apa yang antum prefer, bahasa apa yang antum prefer. Maka seingat Ustaz hanya ada 2 orang sahaja yang cakap nakkan dalam bahasa Melayu. Namun majoriti, mu'azzamukum tufaddiluna an yakuna hadha at-tamrin bil lughati al-arabiyyah fa ahsantum jami'akum. Tayyib, Ustaz pada video kali ini Ustaz tak nak memanjangkan sangat, la urid an utila alaikum. Cuma Ustaz ada tanya juga sebelum ni, bila kita dah tetapkan kita akan ambil yang bahasa Arab punya. Namun yang bahasa Arab tu pula sama ada bahasa Arab yang version bahasa Arab yang sebelum ni Ustaz ada cakap mungkin nak buat khutbah Nabi SAW, ataupun kita sambung ambil manfaat daripada filem ataupun movie drama Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu ardah. Sebab Ustaz tengok sebenarnya banyak lagi baik kata-kata ataupun khutbah di dalam tu yang boleh kita ambil manfaat. Dan Alhamdulillah Ustaz tengok penerimaan pun baik baru ni waktu kita buat dalam live. Dan yang Ustaz perasan sebenarnya ramai lagi yang belum menonton drama tersebut. Jadi sayang sebab dia drama tersebut dari sudut apa yang kita nak belajar ni, maharatul fannul ilqa wal khatabah, kemahiran menyampaikan di dalam pengucapan bahasa Arab. Sangat penting tengok filem tu. Sebab selain daripada bahasa fusha yang mereka gunakan, kaedah ataupun uslub pengucapan mereka itu yang sangat penting, yang boleh kita ambil manfaat. Okey, jadi secara umumnya kalau kita tengok sebelum ini yang pada video pada aktiviti yang kedua yang kita tengok video Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu di dalam khutbahnya fi hajjatihil akhirah, pada hajinya, manasik hajinya yang terakhir pada hayat beliau radhiyallahu taala anhu arda. Dan ketika on the way balik, dia ada sedikit flashback, dia teringat tempat-tempat yang sewaktu dia beliau kecil dulu, zaman kecil-kecil muda-muda dulu. Dan bila proses cerita tu berlangsung episod 1, 2, 3 sampailah episod yang ke-8. Sebenarnya episod ke-8 ni sangat penting sebab di situlah babak di mana Sayyidina Umar mula tergerak hati untuk memeluk Islam. Di mana pada peringkat awal ada satu babak tu di mana Sayyidina Umar pada episod tersebut, episod yang ke-8, majoriti kaum Quraisy, termasuklah kaum-kaum kecil dia, Bani Khuza'ah, Bani Mudar, Bani Hashim, menjaga Nabi Muhammad SAW, Bani Mudar, Bani Adi antara kaum puak Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu arda. Dan Sayyidina Umar antara yang mengumpulkan orang Islam ni, dan dia tidak milih, tu bagus Sayyidina Umar. Dia tidak milih orang kaya ke orang miskin, asalkan memulai Islam, dia kumpul semua dan mereka mulakan penyiksaan terhadap orang Islam. Jadi dia agak terkejut bila ada datang orang yang cakap pada dia,
engkau ni duduk sibuk kejar orang sana, tangkap orang sini. Adik engkau dan suami dia dah masuk Islam, kau tak pergi tengok ke? Jadi Sayyidina Umar dia sangat terkejut. Jadi bila dia pergi ke rumah adiknya, Sayyidatina Fatimah Ibn al-Khattab radhiyallahu taala anha, waktu sebelum dia ketuk pintu rumah tu, dia terdengar bacaan Al-Quran. Siapa yang baca? Seorang sahabat bernama Khabbab bin Arad. Jadi dalam scene tersebut ada seorang sahabat nama Khabbab bin Arad, dia membacakan surah Taha kepada Sayyidina Zaid, kepada Sayyidina Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ini ahadul asyarah al-mubasysyirin bil jannah, salah seorang dari 10 sahabat Nabi SAW yang dijamin syurga ketika mana adiknya sendiri sehingga berdarah bibirnya. Maka memang ada disebut di dalam kitab sirah, sejarah, bahawa Sayyidina Umar kala dia melihat wajah adik dia berdarah, memang dia terus rasa bersalah dan hatinya terus jadi lembut dan tak izin amarah. Dan akhirnya kat situlah mula dia tengok mushaf, tulisan Al-Quran daripada secebis surah Taha, dan dia boleh membaca. Tak lama kemudian dia masuk Islam. Jadi nak ceritanya pada episod 8 tersebut, sebab cerita pun nama memang cerita musalsal Sayyidina Umar, dia bukan nak cerita pasal sirah sangat. Dia sebenarnya fokus utama adalah watak Sayyidina Umar itu sendiri, dia nak hidupkan di dalam kisah tersebut. Namun secara tidak langsung dia menghidupkan juga sirah Nabi SAW. Cuma watak Sayyidina Umar ni pada episod yang ke-8 itu yang orang kata ni satu tempoh yang sangat dinanti-nantikan, di mana setelah beliau radhiyallahu taala anhu masuk Islam, maka Islam subhanallah menjadi agung di sisi orang Islam ketika itu. Hatta Nabi SAW sangat berbangga sebab tu dia nak masuk Islam, sebab tu dia mendengar surah Taha tu daripada adik dia ataupun daripada Khabbab bin Arad. Khabbab bin Arad menceritakan kepada dia bahawa Nabi SAW sudah pun menyatakan, sudah pun berdoa supaya Allah Subhanahu Wa Taala mengagungkan Islam dengan salah seorang daripada dua ni, Al-Hakam, Abul Hakam bin Hisham, yakni Abu Jahal, ataupun dengan Islamnya Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Dan ramai daripada orang Islam sebenarnya mengharapkan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu yang masuk Islam, yang kena doa Nabi SAW, dan memang tepatlah, memang itu yang seperti yang diharapkan, subhanallah. Jadi yang menariknya sebenarnya pada rakaman tersebut, bezanya orang yang masuk Islam senyap. Sayyidina Umar masuk Islam bukan sahaja dia bercerita pada orang, malah dia jumpa pembesar-pembesar Quraisy yang selama ni dia duduk bincang dengan pembesar Quraisy itu untuk orang kata ni menyeksa kaum muslimin. Akhirnya dia pergi jumpa balik para pembesar tu dan dia mengaku Islam di hadapan mereka. Hatta dalam filem tersebut, dalam episod 8 tersebut, ada babak di mana mereka cuba kata ni mengikat, cubalah kononnya nak tangkap Sayyidina Umar, tapi tak boleh sebab Sayyidina Umar dia punya kaum Adi, dia ada orang kata satu perjanjian dengan kaum lain. Jadi kaum lain datang orang kata ni backup dia. Jadi Sayyidina Umar ni dia daripada kaum yang tidaklah kuat mana. Bani Adi ni tidaklah kuat mana pada zaman tersebut. Namun masih lagi orang kata ni dia tidak kuat berdiri sendiri, tapi dia ada backupnya daripada kabilah-kabilah ataupun puak-puak lain. Jadi bila sebut Bani Adi, Sayyidina Umar daripada Bani Adi, maka siapa yang nasabnya, kalau ada ulama yang nasabnya kepada Bani Adi, dia akan disebut Adawi. Seperti Fatimah bin Al-Khattab Al-Adawiyah Al-Qurashiyah, itu nama adik Sayyidina Umar. Sayyidina Umar sama Umar bin Al-Khattab Al-Adawi Al-Qurashi. Dan begitu juga suami kepada Fatimah bin Al-Khattab, iaitu Sa'id bin Zaid Al-Adawi Al-Qurashi. Jadi mana yang kita dengar nama ulama yang nasabnya disandarkan kepada Adawi, maka ketahuilah bahawa nasabnya berkemungkinan besar sambung kepada nasab Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu arda. Kemudian ada satu babak tu di mana dia mengumpulkan semua kaum Bani Adi, dan dia menceritakan, dia kumpul dan dia bagi macam satu khutbah kepada mereka
menyatakan yang dia telah masuk Islam, dan dia mengajak semua masuk Islam juga, dan dia memohon maaf kepada siapa yang dia telah seksa sebelum tu. Malah dia bagi peluang siapa yang nak kisos, yang nak balas balik pada dia, silakan. Jadi kita akan bacakan khutbah tersebut. Ustaz yang Ustaz punya Ustaz dah print. Jadi yang mana Ustaz dah bagi pada antum tu, tolong tengok dan kita baca sama-sama. Sebelum Ustaz bacakan dan cuba terangkan sedikit makna yang ada di dalam khutbah tersebut, kita tengok dulu sama-sama video ini insya-Allah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Wa hadha sadri liman arad. Oh, subhanallah. Okey, secara ringkasnya, okey, semua tengok yang mana Ustaz dah peringkan untuk antum ni, Ustaz dah tulis untuk antum. Jadi kat sini tulis Ustaz tulis khutbatu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu fi sadri al-Islam ataupun fi sadri islami li bani qawmi. Khutbah Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu pada permulaan Islamnya kepada kaumnya. Ilayya ayyuhan nas, ilayya ya bani Ali. Datanglah kemari wahai manusia sekalian. Datanglah kemari wahai Bani Ali. Jadi dia sebenarnya dia tidak kisah nak siapa yang datang, sebab pertama sekali dia panggil ilayya ayyuhan nas. Datanglah kemari wahai sekalian manusia. Jadi siapa-siapa yang selain daripada Bani Ali pun tidak ada masalah. Kemudian dikhususkan juga kepada Bani Ali, sebab fokus utama dia adalah kepada kaum dia sendiri. Ilayya ya Bani Ali. Kemudian katanya, kuntu qad nahaitukum an ittiba'i Muhammad. Dulu aku pernah menghalang kamu, aku pernah marah kamu untuk mengikut Nabi, untuk mengikut baginda yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa adzaitu ba'dakum ala dhalik. Malah aku telah menyeksa sebahagian daripada kalian disebabkan ada yang mengikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idh kuntu fi jahlin wa dhalalatin wa ama. Subhanallah. Ni orang kata ni satu yang kita sebut sebagai insaf di dalam diri Sayyidina Umar. Kata sebab apa? Ketika itu aku masih berada di dalam jahlin, kejahilan, wa dhalalatin, dan kesesatan, wa ama, dan buta. Bukan buta mata, bukan buta mata zahir, tapi buta mata hati yang dimaksudkannya. Wa qad alimtum, dan kamu telah tahu, anna Allah subhanahu wa ta'ala qad arada al-haq, bahawa Allah subhanahu wa ta'ala telah menginginkan kebenaran. Wa hadani ila dini, maka dia telah memberi petunjuk kepadaku ke arah agamanya. Wa ana al-ana nasihul lakum. Tengok Sayyidina Umar punya jiwa. Baru masuk Islam, dia terus jumpa kaum dia. Dia kata, wa anal ana nasihul lakum, dan aku datang ini sebagai penasihat kepada kamu. Hanya sekadar datang bagi nasihat. Bukan aku datang sebagai salah seorang pembesar daripada Bani Adi, aku nak paksa kau masuk Islam, tak. Aku datang sebagai salah seorang daripada orang yang ingin memberi nasihat semata-mata. Nasihatan man yarju lakumul khair. Nasihat daripada seorang yang mengharapkan kebaikan untuk kalian. Wa yatlubu lakumus salah, dan mengharapkan bagi kalian kemaslahatan dunia dan juga akhirat. La aqharukum alaih, dan aku tidak memaksa kalian untuk mengikut agama ini. Aku tak paksa pun. Kama kuntu qahartukum alal batil min qabl, seperti mana aku pernah memaksa kalian sebelum ini untuk berada di atas jalan kebatilan. Kemudian katanya, fawallahi innal haqqa min rabbikum, dan demi Allah bahawa kebenaran itu datangnya hanya senya daripada Tuhan kamu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Fala takunu minal mumtarin, dan disebabkan kebenaran itu adalah datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kalian tergolong dalam kalangan orang yang ragu-ragu. Mumtarin asal perkataan dia adalah imtara, yamtari imtiraan. Fala imtira'a fi, yakni fala raiba fi, fala syakka fi, makna yang sama, tidak ada ragu-ragu padanya. Zalikal kitab, dan itulah kitab, yakni Al-Quran. La raiba fi, tidak ada ragu-ragu padanya. Surah Al-Baqarah ayat yang kedua.
fala takunu minal mumtarin. Al-mumtarin tak salah ustaz, di dalam Al-Quran ada sebut dalam 4 kali. Nanti antum tengok balik, mungkin ada lebih. Pertama sekali dari Al-Baqarah, antum dah pun hafal, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin, ayat 147. Tak salah ustaz lah. Kemudian Al-Imran pada ayat yang ke-60, fala takum al-haqqu min rabbik fala takum minal mumtarin. Lain sikit daripada Al-Baqarah. Al-Baqarah fala takunanna minal mumtarin, ayat 60. Al-Imran fala takum minal mumtarin. Kemudian tengok surah Al-An'am pada ayat 114, tak salah ustaz. Kemudian surah Yunus pada ayat ke-94. Tengok semula, mungkin ada lebih. Okey. Wa inna Allah muzhirun dinah, dan demi Allah, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pasti akan menzahirkan juga agamanya macam mana sekalipun, kerana itu agama yang benar. Fala yasbiqannakumun nasu fil khair, kata Sayyidina Umar, maka janganlah kalian bagi manusia lain, orang lain mendahului kalian di dalam perkara kebaikan. Sayyidina Umar kan tadi dia kata, wa anal ana nasihul lakum, aku datang sebagai seorang penasihat kepada kamu. Orang datang nasihat bukan nak memaksa, tapi walaupun aku hanya bagi nasihat, ambillah perkara ini dengan serius. Jangan bagi orang lain dapat dulu kebaikan sebelum daripada kalian. Sebab apa? Sebab kalian dapat dulu. Jadi macam antum sekarang ni, pada peringkat pada tahun 1, apa yang para asatizah, guru-guru minta antum buat, latihan ke, kata ni, aktiviti ke, tak kisahlah apa-apa yang para guru minta, buat. Sebab dia akan membina malakah antum, akan membuatkan antum insya-Allah perlahan-lahan, makin lama dari sudut bahasa Arab saja akan naik level tu secara berperingkat. Dan juga dalam ilmu tasawuf pun, ilmu turas pun sama, akan naik juga secara berperingkat. Tapi dengar cakap guru, ikut apa yang guru minta. Sebab kami guru tak ada kami minta benda yang tidak baik untuk anak muridnya. Jadi kalau kat sini, contoh kalau nak kata fala yasbiqannakumun nasu fil khair, supaya nanti bila datang junior, tidaklah junior tu, sebab mungkin datang junior nanti mereka jauh lebih serius. Antum sekarang mungkin main-main, tak nak dengar sangat apa yang ustaz minta, tak nak buat dengan serius. Akhirnya datang junior tahun 1, diorang belajar lebih bersungguh, maka mereka jauh lebih ke hadapan daripada antum. Jangan jadi orang macam tu. Sebab berkata Sayyidina Umar, fataqu'udu ba'daha qa'idin, supaya kalian tidak terduduk kemudian pada suatu hari dan menyesal, tidak berkesudahan. Wa inni anshudukumullah warrahim, dan aku dengan ini naik sumpah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala dan dengan nama Rahim, yakni dengan nama Silaturrahim, kerana orang Arab sangat mementingkan nasab. Dan dia pula tengah khutbah ni pula Sayyidina Umar disebut kepada kaumnya. Jadi dia sedang menceritakan tentang kepada kaumnya, yang mana katanya, man kuntu adzaituhu aw darabtuh, barang siapa yang aku sebelum ini pernah menyaksanya ataupun aku pernah memukulnya, aw darabtuh, falyati, maka hendaklah dia datang, wal yastaqdimni, maka hendaklah dia berhadapan dengan aku. Jangan datang daripada belakang pukul, buat macam tu tak. Datang sebagai seorang lelaki yang berani, datang depan aku dan aku takkan buat apa. Wal yastaqdimni wa yantasif, dan hendaklah datang kat tengah ni, datang sekarang kat tengah ni. Sebab apa? Sebab Sayyidina Umar dia duduk di kaumnya mengelilinginya, dia duduk kat tengah. Jadi dia kata mari datang kat tengah ni, dan wa yaqtas, hendaklah dia nak balas dendam ke, nak balas pukulan ke, marilah datang kepada aku, berhadapan dengan aku, berada kat tengah ni untuk balas. Kenapa? Kata Sayyidina Umar, la astabri'a minadh-dham, supaya aku dapat bebas daripada dosa yang aku pernah buat kepada kalian. Dan cara untuk aku menebus dosa aku adalah dengan aku meminta kalian balas balik apa yang pernah aku buat kepada kalian. Ataupun Sayyidina Umar bagi option yang kedua, au ya'fu, ataupun hendaklah dia memaafkan. Kerana apa? Fa innallaha 'afuwun ghafur, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Kan ni malam-malam terakhir 10 Ramadan ni, jangan lupa perbanyakkan Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau lah yang Maha Pemaaf,
dan engkau sangat mencintai kemaafan, maka maafkanlah dosaku. Wa hadha sadri liman arad, dan inilah dadaku bagi orang yang ingin membalas dendam terhadapku. Subhanallah. Nah, inilah dia Sayyidina Umar. Tak main nak kata ni, nak tak takut. Benda kebenaran, aku salah, aku mengaku salah, nak balas, mari. Aku takkan balas mula. Sebab aku dah pernah buat, sepatutnya kamu balas balik dan aku takkan balas. Aku angkat tangan. Inilah sikap Sayyidina Umar. Tengok banyak kali video ni dan tengok banyak kali rakaman Sayyidina Umar tersebut supaya antum dapat uslub dia. Uslub yang ni kaedah orang Arab menuturkan bait kata-kata. Macam ni dia susun ayat dia. Kita orang Melayu, kalau kita terjemah, dia akan jadi terjemah Google lah. Kalau kita main terjemah macam tu je. Tapi Arab tak. Arab dia ada kaedah pertuturan dia. Uslub dia, fasahah dia. Jadi cuba ikut apa yang macam gaya orang yang melakukan watak Sayyidina Umar ni, dan Ustaz pun dah buat taqti'at ikut apa yang telah Ustaz susun ni. InsyaAllah akan datang bahasa Arab antum akan jauh lebih baik. Semoga perkongsian ringkas ini bermanfaat untuk antum. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Dumtum fi khairin wa afiyah. Ila liqa'in akhar. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.